Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi dengan cikgu dalam kelas matematik pendidikan khas tingkatan 1. Jom kita belajar untuk hari ini. Baiklah, kita pergi kepada standard kandungan. Okey, standard kandungan 2.2. Operasi tolak. Masih sama macam minggu lepas, operasi tolak. Cuma kita pergi lebih dalam lagi, iaitu standard pembelajaran 2.23. Menyelesaikan masalah harian. Okey, objektif hari ini, cikgu harap murid dapat menolak dengan mengumpul semula. Yang kedua, murid dapat menjawab soalan penyelesaian masalah melibatkan operasi tolak. Okey, jom kita teruskan kepada pembelajaran hari ini. Okey, kita tengok kat sini uji minda. Uji minda ni kita buat sedikit ulang kaji yang minggu lepas berkaitan operasi tolak dengan mengumpul semula. Okey, tengok soalan pertama. Okey, soalan diberi 4,523 tolak 267. Cikgu ingatkan ya, ini adalah bentuk ayat matematik. Jika kita hendak selesaikan, kita perlu tukar dalam bentuk lazim. Ya, okey. Ini bentuk lazim. Okey, bagaimana kita nak selesaikan? Okey, jom kita selesaikan sama-sama dengan cikgu. Okey, tengok sini soalan dia 4,525 tolak 267. Okey, kita mesti tolak dari rumah yang paling kecil, iaitu rumah yang hujung sekali. Rumah mana? Rumah Sa. Ni rumah Sa. Rumah Sa. Okey, Okey, jadi rumah Sa tu, okey. Rumah Sa tu 3 tolak 7. Okey, 3 tolak 7. 3 tolak 7. 3 ni lebih kecil daripada 7. Jadi tak boleh. Tak bolehlah 3. Kita buka 3 jari kita. Kita ada RM3. Tapi kita nak bayar kat kawan kita RM7. Tak cukup duit kita. Jadi kita perlu pinjam dengan jiran sebelah. Okey, kita pinjam jiran sebelah. Okey, pinjam 1. Bila 1, okey 2 ni kan. Kita pinjam dekat rumah 2 ni. Jadi 2 ni tinggal 1 lah. Kita dah pinjam kat 1 kat dia. Jadi dapat kat kita 10. 10 lah. Jadi 10 tambah 3 dia jadi 13. Okey, jadi kita tolak lah. 13 tolak 7. Okey, kita gunakan 10 dulu. Okey, 10 tolak 7 berapa? Buka jari awak. 10 tolak 7. Okey, 3. Okey, kita ada lagi baki 3 ni. Jadi tadi 3, kita ada lagi tambah 3. Okey, sama dengan 6. Jadi 13 tolak 7 adalah 6. Kalau awak tak nampak, awak boleh guna sistem garis nombor ataupun sistem garis-garis lah. Okey. Awak buat 13 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13. Okey. Awak ada 13. 13 batang mancis. Kemudian awak nak beri pada kawan awak 7 batang. Jadi kita tolak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi jawapan dia kat sini 13 tolak 7, 6. Okey. Kemudian kita selesaikan nombor puluh pula. Rumah puluh. Okey, ni rumah puluh. Okey. Yang tadi tinggal 1 kan? 1 tolak 6 pun tak boleh. Nombor kecil tak boleh tolak nombor yang besar. Jadi kita pinjam kat jiran sebelah. Pinjamlah 1. Jadi jiran tinggal 5 tolak 5 tolak 1 tinggal 4. Jadi pinjam kat sini
10 ataupun kita letak je 1. 10 tambah 1 jadi 11. Okey, jadi kita dah cukup 11. 11 tolak 6 berapa? Okey. Kalau tak boleh, kita buat tadi macam batang mancis tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, awak ada 11 batang mancis. Kemudian, awak tolak 6. Awak nak bagi kawan awak 6 batang. Jadi, tolak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bakinya tinggal 5. Okey, 11 tolak 6. Bakinya tinggal 5. Okey, kemudian 4 tolak 2. Boleh tak? Okey, guna jari. Okey, 2. Jadi 4 tolak 0. 4. Jadi jawapan kat sini 4,256. Okey, boleh Nombor 2. Soalan nombor 2. 5,745 tolak 769 sama dengan berapa? Okey, kita tukar dalam bentuk lazim. Okey, kita mesti tengok daripada rumah yang paling kecil. Rumah sar. Rumah sar lah ni. Okey, jadi 5 tolak 9 tak boleh. Kita kena pinjam kat rumah sebelah. Rumah jiran sebelah. 4. Dia ada 4. Jadi kita pinjam 1. Dia tinggal 3. Kita dapat 10. Jadi kita dapat 10. Dia jadi 15. Cikgu buat macam tu je lah. Sebenarnya dia tambah tadi. Kalau kita pinjam 1. Kat situ kita dapat 10. Jadi 10 kita ada 5. Jadi tambah 5. Jadi kita ada 15. 15 batang mancis contohnya. Okey, jadi boleh tak kira? Okey, boleh. Alright. 10 tolak 9. 15 tolak 9. Ataupun kita guna dulu 10 ni dulu. 10 yang kita dapat tadi dari rumah kawan tadi. 10 yang kita dapat dari rumah kawan tadi. Berapa? 10 tolak 9. 1. Okey, 1. Tapi kita ada lagi 5. Jadi 1 tambah 5. 6. Okay, boleh kalau tak boleh gunalah macam batang mancis tadi. Kita kira sampai 15 dulu. Kita ada 15, kita kira batang mancis 15. Okey, kita ada 15 batang mancis. Kita kiralah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, kita nak bagi kawan kita 9 batang mancis. Kita tolak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, jadi yang tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 15 tolak 9 sama dengan 6. Okey, kemudian kita tengok rumah puluh pula. Ni rumah puluh. Okey, rumah puluh tadi dah tinggal 3. 3 tolak 6 tak boleh. Ingat ya, nombor kecil tak boleh tolak nombor besar. Jadi kita kena pinjam kat rumah jiran. Jiran ada 7. Jadi kita pinjam 1. Dia tinggal 6. Kita dapat 10. Ingat ya, kita dapat 10. Jadi kita kira yang ni dulu. 10 tolak 6 dulu. Okey, 10 tolak 6 berapa? Guna jari. 10 tolak 6. 4. Okey, 4. Ada 4 lagi. Kita ada 3 lagi. 4 tambah 3. 4, 5, 6, 7. Jadi jawapan dia 7. Okey, 10, 3. 10 kita tolak dulu 6. Kita tambah pula 3 ni. Okey, itu senanglah. Kalau tak tahu, kita jadikanlah 10 tambah 3, 13. Kita guna batang mancis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey. Jadi kita nak bagi kat jiran. Kita nak bagi kat kawan kita 7 batang mancis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oh salah, cikgu salah tengok yang sini.
13 tolak 6. Jadi 7 lah. Okey, 7. Okey, kemudian rumah ratus. Ni rumah ratus. Okey, 6 tolak 7. Okey, tak boleh juga. Kita pinjam rumah jiran sebelah. Kita dapat 10. Okey, kita tolak dulu. 10 tolak 7. Guna jari 3. Okey, 3 tambah pula 6. 3 tadi tambah pula 6 berapa? 9. Atau tak boleh guna tu, kita guna batang mancis. Kira lah. Kita dapat dulu 10 tadi kita pinjam jiran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Lepas tu kita ada 6 lagi. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey. Kita ada 16 batang mancis. Kemudian kita nak bagi jiran kita 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9. Okey, yang ni 4. Jawapan dia kita turunkan je lah 4. Jadi 4,000. Jawapan dia 4,976. Okey, boleh ya? Itu cara kita nak kira tolak bila nombor kecil, nombor atas lebih kecil daripada nombor bawah. Jadi kita kena pinjam lah. Okey, boleh cikgu teruskan? Okey, baiklah. Kita tengok kat sini. Kita pergi pada topik yang seterusnya. Penyelesaian masalah melibatkan operasi tolak. Okey, penyelesaian masalah melibatkan operasi tolak. Okey, tips menjawab soalan penyelesaian masalah. Ini bila melibatkan operasi tolak. Okey, yang pertama, fahami cerita atau masalah. Maksud kita baca dulu soalan dia. Kita fahamkan dulu. Kemudian, senaraikan maklumat. Okey, maklumat yang penting kita keluarkan. Kita senaraikan dulu. Kemudian, gariskan kata kunci. Okey, tengok kat sini. Ini penting. Okey, bila melibatkan operasi tolak, selalunya dalam ayat tu, dalam soalan tu mesti disuruh cari beza. Cari beza guli merah dan guli biru. Contoh. Okey, kemudian mungkin dalam soalan dia tulis hitung baki. Dia suruh cari baki yang tinggal. Atau dalam ayat tersebut ada masih tinggal ataupun masih ada. Okey, kemudian selisih. Kemudian seterusnya lebih kecil. Mana nombor yang lebih kecil. Kemudian sebelum. Ini adalah kata-kata kunci yang digunakan dalam soalan penyelesaian masalah yang melibatkan operasi tolak. Okey, mari kita tengok contoh soalan dan kita jawab bersama-sama. Okey, tengok soalan pertama. Okey, dia kata ibu menyediakan kek cawan sebanyak 500 biji. Okey, ibu buat kek cawan 500 biji. 17 biji kek cawan itu telah dimakan oleh adik. Okey, hitung jumlah kek cawan yang masih ada. Okey, ingat balik tips tadi. Dia kata baca soalan. Okey, kita dah baca. Kemudian kita senaraikan maklumat penting. Okey, apa maklumat penting kat sini? Okey, kita tengok. Dia kata ibu buat kek cawan 500 biji. Ibu buat kek cawan 500 biji. Kemudian, maklumat kedua, adik makan 17 biji. Okey. Kemudian cikgu kata, gariskan kata kunci ataupun kita keluarkan kata kunci dia. Masih ada. Sebab dalam soalan tadi dia suruh hitung jumlah kek cawan yang masih ada. Okey, bila kata kunci masih ada, maksudnya operasi yang terlibat adalah operasi tolak. Okey, kita dah keluarkan maklumat tersebut. Kita tukarkan dalam bentuk lazim supaya kita dapat selesaikan masalah tersebut. Okey, kita keluarkan. 500 tolak 17. Okey, berapa yang tinggal? Jadi kita selesaikanlah. Okey, macam tadi juga. Okey. Macam tadi juga dia kata
kita selesaikan dari rumah yang kecil lah, rumah sar. 10, 100. Okey, rumah sar. Rumah sar ni kosong tolak 7. Tak boleh. Jadi kita kena pinjam rumah sebelah. Rumah sebelah pun tak ada kosong. Mana boleh kita pinjam kosong? Jadi dia nak bagi apa? Jadi kita tengok rumah yang jiran sebelah lagi. Okey, dia ada 500. Dia ada 5. Jadi kita pinjamlah 1. Okey, pinjam sini 1. Tinggallah dia 4. Bukan terus boleh lompat ke rumah puluh ya. Kita pergi dulu rumah sar. Kita kena pergi rumah puluh dulu. Bagilah dekat puluh ni 10. Jadi rumah puluh dah ada. Jadi rumah sar dah boleh pinjam kat rumah puluh. Okey, rumah puluh dia dah ada 10 biji. Contoh, dia dah ada 10 biji kek. Jadinya kita pun pinjamlah 1. Jadi 10 tolak 1, dia tinggal 9. Okey, kita dapatlah 1. Maksudnya kita dapat 10. 1 tu 10 bila kita pinjam, nombor dia akan jadi kita dapat pinjam 10. Okey, jadi kita kosong tadi, kita tak ada apa-apa. Jadi kita dapat 10 lah. Okey, jadi bolehlah selesaikan 10 tolak 7. Guna jari, boleh guna jari. 10 tolak 7 sama dengan 3. Okey, kemudian dah selesai tu, kita selesaikan rumah puluh. Okey, rumah puluh tadi dia ada 9. 9 tolak 1, 8. Okey, 9 tolak 1, 8. Okey, 4 kita turunkan sahaja. Okey, jadi jawapannya kek yang masih tinggal, hitung kek cawan yang masih tinggal. Kek cawan yang masih tinggal sama dengan 483 biji. Okey, boleh Okey, ini jawapan dia. Jadi kena tulislah jawapan tak tulis. Okey, boleh Itu contoh yang pertama. Kita tengok contoh kedua pula supaya awak lebih mahir. Okey, soalan kedua pula. Okey, tengok kat sini soalan kedua. Okey. Sebuah syarikat penerbitan telah mencetak 15,000 buah buku cerita berjudul Meneroka Masa Silam. Okey, selepas sebulan hanya 4,736 buah buku cerita yang tinggal. Berapakah bilangan buku cerita yang dijual? Okey. Jadi kita ingat balik tips yang pertama, kita keluarkan maklumat yang diberikan. Okey, maklumat pertama. Okey, buku cerita yang dicetak adalah 15,000 buah. 15,000 buah. Kemudian dia kata yang tinggal 4,738. Yang tinggal dia ada 15,000 tadi dia cetak. Yang tinggal, yang habis dijual, yang tinggal sahaja. Maksudnya banyak yang dah dijual. Yang tinggal baki dia 4,736. Okey, ini kata kunci dia. Dia suruh buat apa? Buku cerita yang dijual. Berapakah bilangan buku cerita yang dijual? Jadi dia tanya buku cerita yang dijual. Yang tinggal kita dah tahu. Tapi kita nak tahu yang telah dijual. Jadi operasi kat sini yang terlibat adalah operasi tolak. Okey? Jadi kita tukarkan dalam bentuk lazim. 15,000 tolak 4,763. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan dia ni? Kita bermula dengan salah. Dan rumah yang paling kecil. Okey, tengok kat sini rumah yang paling kecil. Okey, sah ni 10, 100, 1,000, 10,000. Okey, jadi kita tengok nombor sah. 0 tolak 6. Tak boleh. Kita tak ada apa-apa. Rumah sah ni tak ada apa-apa nak bagi dekat ni. Kita berhutang 6.
Tapi kita tak ada duit. Jadi kita pinjamlah dulu kat rumah Puluh. Rumah Puluh pun tak ada duit. Jadi rumah Puluh ni kita tanya rumah Ribu. Rumah Ribu pun tak ada duit juga. Kosong. Jadi kita tanyalah rumah. Tadi kita tanya, Puluh tanya rumah Ratus. Kita tanyalah rumah Ribu. Okey, rumah Ribu dia ada 5. Jadi pinjamlah 1. Tinggallah 4. Okey, Ribu. 4 rumah Ratus yang pinjam kat Ribu. Jadi Ribu bagi kat Ratus lah. Jadi dapatlah 10. Dapat 1 tinggal 10. Okey. Rumah Ratus tadi nak bagi kat rumah Puluh. Puluh nak pinjam. Okey, pinjamlah 1. Tinggal 9. Jadi Puluh dapatlah 1, 10. Okey, bila 10 Sah nak pinjam. Jadi Sah pun pinjamlah 1. Puluh tinggal 9. Dia dapat 10. Okey, jadi barulah kita boleh selesaikan. Okey, 10 tolak 6. Berapa? Okey, bagus. 4. Okey, kemudian 9 tolak 3. Buka jari 9 tolak 3. Okey, berapa? 6. Bagus. Okey, 9 tolak 7. Okey, 9. Buka 9 jari. Tutup 7 jari. Tinggal 2. Okey, bagus. 4 tolak 4. Berapa 4? Ada 4 tolak 4. Tutup 4 jari. Okey, kosong. Okey, 1. Okey, jadi jawapan dia 10,260 buah buku. Jadi jawapan dia 10,264 buah buku cerita yang telah dijual. Okey. Okey, boleh jadi ni jawapan dia. Okey, boleh Alright. Sekarang ni kalau kamu dah faham, okey, awak buka buku teks muka surat 69. Okey, muka surat 69. Buku teks matematik pernikahan tingkatan 1 ya, muka surat 69. Cuba jawab latihan soalan nombor 1, 2, 3 dan 5. 1, 2, 3 dan 5. Okey, 1, 2, 3 dan 5. 4 tak perlu. Okey, cikgu harap kamu faham dengan pembelajaran hari ini. Jika ada yang tidak faham, boleh berhubung dengan cikgu. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum semua.